bukan sahaja tidak boleh dipandang ringan, malah tidak dapat dielakkan. Suka atau tidak, kebiasaan yang baru ini perlu diamalkan dalam kehidupan kita demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pastinya untuk mengubah daripada kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baharu bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini menuntut kefahaman, pengorbanan dan kekuatan dalaman setiap orang. Kita perlu memotivasikan diri kita dengan melihat kepada perspektif menyeluruh dan bukan daripada sudut pandang individu semata-mata. Bagi umat Islam, kita perlu yakin bahawa apa yang dilakukan ini adalah untuk mendahulukan kepentingan awam berbanding kepentingan individu dengan mengaplikasikan konsep wiqayah atau pencegahan. Di dalam Al-Quran, konsep wiqayah atau pencegahan merujuk secara khusus kepada pencegahan dan pemeliharaan diri daripada seksa api neraka. Seorang ulama tafsir abad ke-12 Masihi, Ar-Raghib Al-Isfahani, menukilkan bahawa wiqayah juga membawa maksud pemeliharaan diri daripada pelbagai bentuk bahaya atau serangan yang boleh menyakitkan dan membawa kecelakaan. Dalam Islam, satu prinsip penting dalam perubatan ialah dirham al-wiqayah khairum min qintaril ilaj, yang membawa maksud usaha pencegahan yang sedikit lebih baik daripada usaha merawat yang berkali ganda banyaknya. Prinsip ini ditekankan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Antaranya oleh sahabat baginda bernama Al-Harith ibn Qaladah yang merupakan seorang pakar perubatan. Apabila ditanya apakah asas kepada perubatan, Al-Harith ibn Qaladah menjawab, pencegahan. Hal ini jelas daripada banyak sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menekankan konsep wiqayah. Misalnya menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendekatan wiqayah atau pencegahan seperti yang dianjurkan dalam Islam dapat mengelakkan situasi seperti yang disebut oleh peribahasa Melayu, disangka tiada akan mengaram, ombak yang kecil diabaikan, yang membawa maksud mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara atau bahaya yang kecil atau tidak kelihatan. SOP yang dikuatkuasakan merupakan satu usaha pencegahan yang menepati roh Islam. Marilah sama-sama kita mematuhi SOP supaya kemaslahatan awam akan terpelihara, insya-Allah. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Layari www.ikim.my. Faiz Haji Osman. Assalamualaikum, selamat malam. Bersama dengan saya hingga jam 12 dan alhamdulillah yang dah selesai solat Isyak tadi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan kita dapat beribadah dengan penuh laksanakan dengan penuh bersungguh-sungguh ibadah kita tu, dan kita doa sama-sama semoga Allah terima amalan-amalan yang kita laksanakan hari ini. Okey, dan insya-Allah saya teman anda dengan perkongsian seketika nanti Forum Bicara Ad-Din dengan tajuk Tua dan Muda Tanpa Penyakit Kronik. Macam nak pastikan tua dan muda tanpa penyakit kronik ni? Kejap kita dengar sama-sama bersama dengan tetamunya. Kita akan bawakan moderatornya, Encik Muhammad Mustaqim Malik, Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar. Juga panelnya yang bahagia Dr. Nur Azharuddin Husni Haji Nuruddin, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar. Dan juga Dr. Marlinda Muhammad Ali, merupakan pengarah dan pakar perunding Dr. Marlinda Health, bersama dengan penerbitnya Hajah Fairuz Haji Nuruddin. Kita dengarkan Forum Bicara Ad-Din, Tua dan Muda Tanpa Penyakit Kronik. Dan hari ini, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia telah membentang dan mencadangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini supaya PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Sehubungan dengan itu, PKP 3.0 disambung untuk tempoh 2 minggu berkuat kuasa 15 Jun sehinggalah 28 Jun 2021, dan keputusan ini dibuat setelah mengambil kira jumlah kes harian masih tinggi melebihi 5,000 sehari dengan purata kes baru sehingga semalam ialah 6,871 kes, dan
senarai positif, negatif dan prosedur operasi standard bagi setiap aktiviti perkilangan, perniagaan dan industri masih kekal seperti mana diumumkan sebelum ini. Dan mengenai senarai tersebut, boleh dirujuk kembali kepada laman sesawang kementerian berkaitan dan maklumat lanjut boleh diakses di laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Rujuk balik prosedur-prosedur terdahulu untuk PKP 3.0 ini. Apa prosedurnya, anda boleh rujuk kembali dekat situ agar kita tidak melanggar SOP-SOP yang ditetapkan. Okay? Bersama dengan Forum Bicara Adin di Facebook dan juga dengar di radio. Tajuknya Tua dan Muda Tanpa Penyakit Kronik. Dengarkan selepas ini. Devotees Erti Bahagia. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur, terasa tenangnya, kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan jutaan terima kasih kerana menerima segala kekuranganku ini. Malah kau menjadi pelengkap syurga yang selama ini ku damba. Bakti dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur, terasa tenangnya, engkaulah erti bahagia. Bakti dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Mampu
ke surga. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murah je bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Member Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda. Atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam forum bicara ad-din di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Saya Muhammad Mustaqim bin Malik, Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM, sebagai moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati tetamu yang berada secara dalam talian melalui medium Zoom kita, iaitu yang pertama yang berusaha Dr. Nur Azharuddin Husni bin Haji Nuruddin, Fellow Kanan di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Apa khabar Dr. Azharuddin? Alhamdulillah sihat. Moderator apa khabar? Alhamdulillah sihat. Beliau pada hari ini juga ditemani oleh yang berusaha Dr. Malinda Muhammad Ali, pengarah dan pakar perunding Dr. Malinda Health and Beauty Academy. Yang saya turut muliakan ialah para pendengar Radio IKIM yang sedang mendengar kita punya forum bicara ad-din pada malam ini. Jadi kita tadi bila kita dengar tentang jawatan dan kepakaran Dr. Malinda tadi, kita sedikit sebanyak boleh bayangkan topik kita pada malam ini berkaitan dengan kesihatan. Jadi secara khusus tajuk forum kita pada malam ini ialah tua dan muda tanpa penyakit kronik. Jadi forum kita ini kita akan adakan 3 pusingan. Pusingan yang pertama kita akan tentang pengenalan kepada tajuk forum kita. Pusingan kedua kita akan mendekati dengan lebih rapat lagi bagaimana cara ataupun gaya hidup yang sihat. Dan yang ketiga, pusingan ketiga ialah kesimpulan ataupun kita kata take home advice. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan pusingan pertama, iaitu kita mulakan dengan Dr. Nur Azharuddin untuk memberikan sedikit mukadimah tentang tajuk kita pada malam ini, tua dan muda tanpa penyakit kronik. Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu merakamkan terima kasih kepada Radio IKIM FM, khususnya kepada Puan Fairuz, kru-kru radio dan juga kepada yang saya hormati moderator kita pada malam ini. Jadi kalau kita lihat tentang tajuk tua dan muda tanpa penyakit kronik. Jadi bagi saya ini mesti pernah melalui zaman muda dan juga zaman tua kan. Tetapi bagi orang yang muda mungkin mereka belum lagi melalui zaman yang tua ini. Jadi saya melihat di sini sebenarnya kita ada 2 topik perbincangan, iaitu yang berkaitan dengan muda dan seterusnya berkaitan dengan tua lah. Jadi di sini saya cuba memberi satu definisi ringkas berkenaan dengan tajuk ini. Jadi definisi yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah berkaitan dengan pengalaman.
Sebab saya memikirkan kalau tentang perubatan nanti akan dikupas oleh pakar kita Dr. Malinda. Dan juga bahan-bahan mungkin kita boleh ni. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada zaman saya dulu, peranan seorang doktor ni, dia hanya fokus kepada ubat penyakit. Jadi bila kita sakit, baru kita jumpa doktor. Zaman saya kan. Jadi jaranglah orang yang sihat dia nak jumpa doktor. Kita sakit, kita pergi klinik, kita ambil ubat. Jadi apa yang doktor bagi, balik kita makan dah. Dah sihat tak jumpa doktor dah. Sakit pula, boleh kita datang. Tetapi sekarang ni, zaman dah berubah. Jadi peranan doktor itu dah diluaskan. Maknanya doktor tidak lagi terhad kepada memberi ubat-ubat. Jadi doktor juga sekarang ni dia memberikan tentang kesedaran. Banyak yang kita tengok tentang doktor secara online yang membuat latihan, membuat training. Semuanya ke arah satu gaya hidup yang sihat. Jadi di sini saya nak kongsikan sedikit pengalaman. Pengalaman saya bagaimana kita sebenarnya kita tidak merasai kan anugerah nikmat kesihatan kita. Jadi saya melihat di sini ketika saya membuat PhD ya. Jadi pada masa itu saya diberi cuti belajar. Jadi pada pagi-pagi itu saya ada masa saya pergi ke universiti tempat saya belajar tu, saya pergi dia punya mini stadium yang dia ada track tu. Jadi di situ saya melihat bahawa ada dua kumpulan. Pertama saya melihat kumpulan daripada warga asing. Saya tak tahulah negara mana tetapi semua yang berkulit hitam, yang kaki-kaki panjang lah. Jadi mereka ni pagi-pagi ni dah lari dah dengan track, dia track dekat stadium tu. Jadi saya tu kira 1 round, 2 round, 3 round. Dan mereka lari ni agak laju lah. Jadi saya kata, macam larian ni macam bawa motor je. Tapi laju kan. Jadi saya diberitahu oleh kawan saya bahawa mereka ini menjadi satu pelari maraton yang profesional. Jadi sekiranya ada mana-mana pertandingan maraton, mereka akan ambil bahagian. Contohnya berada di Kuala Lumpur, kan maraton macam-macam dianjur oleh bank, dianjur oleh institusi, mereka mengambil bahagian situ. Dan mungkin mereka mendapat hadiah beribu-ribu di situ. Dan seterusnya pada negara-negara lain, kan, macam di Singapura, macam di Thai dan sebagainya, dan mereka mengambil bahagian. Jadi itulah saya mengatakan bahawa nikmat kesihatan, sebenarnya kesihatan yang kita ada ni kita boleh gunakan untuk mencanangkan pendapatan. Itulah nikmat kesihatan. Kes yang keduanya, apabila saya bekerja, kan, pagi-pagi saya daripada tingkap saya tu, saya selalu jealous. Jealous saya melihat tukang kebun. Jadi mereka ni pagi-pagi dah membersihkan kawasan. Dah menyapu, mesyar rumput, kan. Jadi saya tengok berpuluh-puluh. Jadi pada tengah hari mereka ni berehat dan seterusnya mereka menyambung kembali. Jadi di situ mereka mendapat dua. Mereka dapat nikmat kesihatan dan mereka juga mendapat gaji yang dibayar kepada mereka. Tapi bagi kita, saya membayangkan kita ni duduk atas kursi je, depan laptop, tak ada senaman. Sekejap lagi pergi kat kantin makan, lepas tu balik rumah kan makan, malam makan dan akhirnya pada tas umur 50, umur 55 macam tu dah bermasalah dah. Dari segi faktor-faktor kesihatan. Jadi di situlah nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita dan kita kadang-kadang kita tak hargai. Dan jadi masa muda dulu nikmat kesihatan tu besar. Walaupun pada waktu itu ketika di universiti ni kita tak ada duit. Tetapi kita tak ada duit, tapi kita lupa sebenarnya nikmat kesihatan kita lagi besar. Kita tak pernah sakit, saya boleh main bola waktu hujan. Dan kalau nak kata waktu masa di universiti dulu, saya menyewa rumah flat di tingkat 4. Sampai bawah, nak pergi Allah tertinggal, terlupa kunci motosikal, naik balik. Sampai bawah lagi, tertinggal pula pen, naik balik. Tertinggal pula kad metrik. Jadi pada masa itu disebabkan kita zaman muda, kita tak ada isu. Kita sihat, naik 3-4 kali pun kita happy. Tapi sekarang ni, cuba naik ke radioaktif pun dah semput lah. Jadi inilah di antara yang akan kita sentuh pada waktu ini yang akan saya fokuskan kepada satu gaya hidup. Maknanya nikmat kesihatan yang Allah SWT bagi ini sebenarnya besar. Dia boleh tukar jadi duit, dia boleh tukar jadi bentuk kemahiran dan berbagai-bagai lagi. Tetapi kita tidak pasti. Dan sedikit lagi saya nak tambah. Semasa saya pergi jogging juga situ, selain daripada saya melihat pada warga asing, saya melihat ada satu orang Melayu. Dia pun jogging sama juga laju. 1 round, 2 round, 3 round, 4 round. Dan habis dia jogging tu, saya cuba mendekati dia. Dia kata, Assalamualaikum. Dia tanya tak? Dia kata, saya tanya dia berapa umur ni. Dia bagi tahu saya, cuba tegak umur dia berapa. Saya tengok stamina okey, lari pun semua okey. Saya kata, ini pun mungkin 40-an je kata kan.
Ataupun lebih 40 sikit. Lepas tu dia cakap, tak, sebenarnya umur saya 70-an. Terkejut saya, 70-an. Habis saya tanya dia, apa rahsia dia? Dia kata, saya sebenarnya daripada keluarga susah. Jadi makanan saya ni semua makanan bentuk berebus je. Mak saya rebus je. Tak ada lagu-lagu macam orang. Ataupun bakar-bakar je dia kata. Kemudian dia kata kebanyakannya dia pergi daripada kecil-kecil nak pergi kedai, nak pergi mana, semua jalan kaki. Dia banyak berlari, dia banyak jalan kaki. Kemudian rumah dia pun tak ada aircon. Kan orang kampung, dia kata tidur malam dia buka tingkap, ambil fresh air. Jadi akhirnya, apabila satu hari, saya ingin mendaftarkan pergi di gym di Monkera. Saya ingin daftar di gym, saya pun selepas dia buat timbang dan sebagainya, dia bawa saya jumpa dietitian. Jadi kawan tu cakap, dietitian cakap pun sama macam orang yang saya jumpa dekat stadium tu cakap. Dia cakap, okay, you boleh makan tapi no karbo. Dia kata, kemudian no oily, no sugar. Jadi saya teringat lagi yang kawan-kawan saya cakap pun macam itulah. Dia kata dia tak ada ambil sugar sangat, gula, so dia tak ambil yang makanan-makanan berminyak. Jadi sampai sekarang dia pun sihat. Pada umur 70-an, dia sihat. Dan begitu juga kalau kita tengok kan, pada seorang pemimpin tu, saya tengok dia buat office dia di tingkat atas. Kan? Jadi untuk naik office ni dia tak menggunakan lift. Jadi pada pagi dia pergi kerja, dia akan naik tangga. Tangga dia agak tinggi lah, naik tangga dah ada exercise lah. Kemudian bila tengah hari dia nak balik rumah makan, dia turun tangga. Lepas balik rumah, solat semua, dia datang naik tangga balik. Jadi petang sekarang turun tangga. Jadi hari-hari dia telah exercise kan. Dan begitu juga kan kalau saya duduk sekitar Bukit Gasing ya, saya tengok bagaimana masyarakat di sini ya, terutamanya masyarakat Cina yang tua-tua, mereka memanfaatkan kemudahan awam ni. Jadi mereka banyak pagi-pagi kita tengok berjalan-jalan daripada pagi pukul 3 pagi, dia pukul 4 pagi, pukul 5 ada pagi. Jadi kesemuanya itu kerana memikirkan bahawa nikmat kesihatan besar. Jadi kalau ada penyakit nanti melibatkan penyakit kronik, mereka akan bermasalah. Jadi saya rasa beginilah sedikit sebanyak mukadimah yang boleh saya berikan pada malam ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Azharuddin. Kiranya pentingnya nak ditekankan kat sini bahawa kesihatan itu satu nikmat yang kita tidak sepatutnya abaikan dan kita kena jaga baik-baik. Dan Dr. Azharuddin sendiri dia dah melalui fasa muda, mungkin sekarang muda lagi, mungkin kurang muda. Tapi dia dah merasailah proses bagaimana penjagaan kesihatan itu sangat penting. Dan Dr. Malinda sendiri selaku doktor, dia dah berjumpa dengan macam-macam jenis pesakit yang mengalami masalah kesihatan. Dan sekarang ni kita nak pergi lebih, nak faham lagi. Kita kata tadi tua dan muda tanpa penyakit kronik. Jadi Dr. Malinda, apa yang kita nak yang dimaksudkan dengan penyakit kronik ini dan apakah punca-punca terjadinya penyakit kronik yang menyerang tidak kira tua, tidak kira juga muda? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Tuan Muhammad Mustaqim, dan terima kasih juga kepada Dr. Kim, Hajah dan juga Dr. Azharuddin atas jumpa time. Dan saya tertarik dengan perkongsian sebelum kita tengok dari segi saintifik dan sebagainya, dan saya tertarik dengan perkongsian Dr. Azharuddin tadi tentang bila kita lihat bangsa asing kan. Di tempat saya juga kita ada gunung kan. So di Gunung Lambat kadang pagi-pagi saya pergi jugalah jogging kan. So sebelum PKP saya dengan husband bila naik kadang-kadang kita dah rasa penat. Umur masa tu muda lah lagi kan. So belum dah sampai pada usia nenek-nenek ni kan. So bila mereka naik gunung tu, so mereka sangat ceria. So mereka morning macam tu kan. Semua orang macam Chinese kan. So saya rasa macam nampak dia orang naik tu memang hebat walaupun pada usia yang tua lah. Kita ni macam malu lah rasa kan. So bila bersembang dengan dia orang, so kebanyakan mereka pada usia lah 60, 70, 80 still boleh naik gunung dengan sihat lagi. So dari segi otot apa semua memang nampak, dan kebanyakan mereka memang jenis yang macam Dr. Azharuddin kata lah, sangat concern dengan kesihatan. Sebab kesihatan ni sebenarnya adalah nikmat yang sering dilupakan. So nikmat yang biasanya kita dah hilang, baru kita rasa pentingnya nikmat tu.
So baru kalau kita lihat dari segi penyakit, penyakit dekat Malaysia ni dia memang macam Tuan Mustaqim katalah, dia menyerang tu orang muda kena, orang tua kena, sebab dari segi usia ni sebenarnya kita ada dua usia. Kita ada dua usia, iaitu usia pertama ialah usia kronologi. Usia kronologi ni adalah usia kita yang setiap tahun tu. Kan dekat IC tu yang tak boleh berubah. Itu kita tak boleh nak buat apa-apa dengan usia tu. Itulah sesuatu yang tak boleh berubah. Tapi kita ada usia biologi. So usia biologi tu adalah usia fizikal kita, usia sel kita. Itu sebenarnya yang kita boleh kita boleh ubah. Kita boleh saya rasa proses penuaan tu adalah proses yang kita tak boleh nak elakkan, sebab dalam Quran pun Allah kata siapa yang panjangkan usia kan akan melalui proses penuaan tu. Tapi kalau boleh semua orang suka kalau dilambatkan. So usia 80, 90, 100 masih sihat. Dan kalau pernah dengar tentang satu populasi, masa saya buat master hari itu, saya ada buat satu paper tentang populasi yang hidup di dunia 100 tahun tanpa sebarang penyakit kronik. So bila lihat dekat Malaysia ni, umur 50 dah macam-macam penyakit. Berangkai-rangkai penyakit tu, penyakit 3 serangkai lah, 4 serangkai, 5 serangkai, sebanyak. Tetapi populasi ni kita panggil the blue zones population. Populasi zon biru. So populasi zon biru ni adalah populasi yang hidup lama di dunia tanpa sebarang penyakit kronik. Maksudnya mereka umur 100 tahun, 90 tahun tapi memang sihat, tak ada diabetes, tak ada hypertension, tak ada penyakit jantung dan sebagainya. So, apa yang nak kita kongsikan di sini ialah hidup 100 tahun, 90 tahun, 100 tahun tanpa penyakit kronik adalah sesuatu yang boleh, possible. Sebab bila saya kadang-kadang kita buat sharing kan dengan orang-orang di Malaysia lah. So, bila kata berapa usia kita nak. So kebanyakan macam, saya tak nak lah hidup lama-lama doktor, nanti banyak penyakit, susah kan, banyak penyakit, menyusahkan keluarga dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita boleh hidup tua tanpa sebarang penyakit kronik. So itu dah berlaku. So kalau kita definasikan dari segi penyakit kronik, jenisnya itu kita tengok. So dia ada dua jenis penyakit. Satu penyakit yang berjangkit, ini penyakit yang COVID sekarang ni lah disebabkan virus. Tapi dari segi satu penyakit yang penyakit kronik. Bila penyakit kronik tu, perkataan tu pun kronik. So kronik maksudnya sesuatu yang berlarutan. Penyakit kronik adalah sesuatu yang berlarutan, yang lama dan dia biasanya lambat nak pulih. Dan di antara contoh-contoh penyakit tu yang kita katalah yang serangkai-serangkai tadi tu. So diabetes, hypertension, high cholesterol. So itu adalah penyakit-penyakit yang macam never ending story lah. Macam kena jumpa doktor, So terpaksa jumpa 3 bulan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi statistik dekat Malaysia, NCD, rasa-rasanya tinggi ke rendah? Rasa-rasanya tinggi ke rendah? Okay, so kita expect memang tinggi. Kalau di Malaysia sebenarnya kita ada National Health Malaysia Survey, kajian morbidity dan mortality kebangsaan setiap 4 tahun. Dan kalau kita lihat daripada 2011 sampai ke 2019, the latest one yang terkini, peningkatan tu macam macam makin tinggi lah. Dan kalau kita tengok untuk diabetes sahaja di Malaysia 3.9 juta. Kita ni tak adalah populasi kita ni ramai sangat dalam 30 lebih juta kan. Tapi 1 dalam 5 orang di Malaysia mengidap diabetes. Dan kalau kita lihat dari segi obesity, rasa-rasa macam mana obesity di Malaysia? 50.1%. 50.1% rakyat Malaysia mengalami masalah berlebihan berat badan dan juga obesity. So maksudnya separuh lah. 1 in 2. So benda tu macam sangat-sangat common. Dan sebenarnya bila kita melihat contohnya macam obesity, saya suka gunakan obesity sebagai contoh. Sebab apa? Daripada obesity ni sebenarnya dia akan sangat berkait dengan penyakit-penyakit metabolisme yang lain. So daripada obesity ni dia akan saya dapat satu percuma satu lah. Ada obesity, percuma diabetes, percuma hypertension, percuma, semua dia akan berkait. Sebab tu bila kat klinik, patient selalu kata macam, saya makcik memang penyakit berangkai lah doktor, semua tu ada, tiga-tiga ada. Semua. Dan kalau kita lihat dari segi berangkai, diabetes, hypertension dengan high cholesterol, so 3 serangkai ni, di Malaysia yang ada menghidapi 3 serangkai ni, at least sekurang-kurangnya 1.7 juta. Yang ada penyakit 3 serangkai, sama ada mereka tahu ataupun mereka tak tahu.
So nampak tak, penyakit tu sebenarnya adalah penyakit yang walaupun dia nampaknya macam non-communicable, tidak berjangkit, tapi dia seolah-olah berjangkit. Dia dah sebenarnya pada tahun 2020, Februari 2020, WHO dah mengatakan bahawa ini adalah pandemik. So macam COVID kan, pandemik, epidemik, dan dia actually pandemik dan dia melibatkan seluruh dunia. Dan kematian disebabkan oleh penyakit NCD ni lebih daripada 2 juta kematian setiap tahun. Sesuatu yang sebenarnya serius. Saya rasa terima kasih kepada IKIM, at least kita dah membuat satu langkah untuk buat forum tentang menyedarkan orang ramai tentang kesedaran. Sebab macam Dr. Azharuddin kata, sebelum ni mungkin doktor lebih kepada sakit jumpa doktor. Sakit jumpa doktor kan, kencing manis jumpa doktor, darah tinggi jumpa doktor setiap 3 bulan. Tetapi sebenarnya satu langkah baru yang perlu kita ambil untuk lebih proaktif, yang saya nampak ada lompang dalam situasi kesihatan, ialah lebih kepada education. So kita kena start membuat bukan mengajar, lebih pada berkongsi tentang bagaimana individu tu menjaga diri mereka sendiri. So kita fokus pada pencegahan, sebab penyakit kronik ni adalah penyakit yang boleh dicegah sebab dia punya root cause atau punca dia adalah penyakit gaya hidup. Diet, stres kan. So duduk PKP sekarang ni lagilah stres, tak boleh keluar, tak boleh nak exercise dan sebagainya. So insyaAllah dalam perkongsian pusingan nanti saya akan lebih detailkan dari segi apa yang kita boleh buat, dari segi mendidik diri kita untuk buat satu langkah yang lebih proaktif untuk mencegah. InsyaAllah. Ya, baik, satu pencerahan yang sangat saya rasa sangat menarik tentang penyakit kronik ni, dan saya memang sangat tertarik satu part yang Dr. Malinda sebut, penyakit kronik ni satu pandemik. Dia macam satu pandemik, dia berjangkit bukan sebab apa, sebab bila ada satu juadah, satu menu tu diviralkan. Sekarang ni ada apa, McD BTS, semua orang nak makan. Jadi maksudnya nak katanya memang berjangkit-jangkitlah selera masyarakat ni, dia menyebabkan berjangkit-jangkit juga penyakit kronik itu. Jadi kita memang nak kata itu mungkin satu bentuk perniagaan. Cumanya pada masa yang sama kita juga concern ataupun bimbang tentang kesihatan masyarakat. Jadi dalam suasana kebimbangan ni, dalam pusingan kedua ni kita nak tengok macam mana cara hidup kita yang dapat mengekang daripada berlakunya masalah penyakit kronik ni. Jadi kita pergi ke Dr. Azharuddin dulu. Menurut Dr. Azharuddin, bagaimana cara hidup kita ketika muda dan tua untuk pastikan kita tidak terjejas dengan penyakit kronik ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Menarik tadi tentang apa yang dibincangkan oleh Dr. Malinda. Jadi betul lah macam apa benda Dr. Malinda bercakap tadi. Kebetulan rumah saya di area Bukit Yasin. Jadi di Bukit Yasin, Petaling Jaya. Jadi saya boleh melihat bagaimana orang yang educated, yang kata yang kaya lah. Kalau buat kereta tu, Porsche ke apa tu biasalah. Tapi mereka ni walaupun dah kaya tu, dah mampu membayar bil perubatan, tetapi mereka sanggup datang, kawan saya dulu sebelum PKP sanggup datang sembahyang subuh di masjid sini pagi-pagi dah jogging. Dah ni lah exercise lah. Jadi saya melihat situ bagaimana mereka betul-betul menggunakan kemudahan awam tanpa mengeluarkan duit. Itu pertama tadi. Kemudian seterusnya tentang gaya hidup. Kalau ditanya saya apa berkaitan dengan kefahaman Islam, saya melihat bahawa kefahaman Islam tu sebenarnya dilihat dari rangka penjagaan kesihatan. Satu wadah yang penting kan, macam penjaga. Kalaulah kita ni tak sihat, kesihatan tak sihat, hubungan kita dengan Allah SWT pun tak dapat nak perform. Hubungan kita dengan manusia pun tak boleh nak perform, syaitu sakit saja. Dan hubungan dengan alam pun mungkin kita susah nak perform. Tetapi kalaulah kita ni pandai menjaga kesihatan, jadi insyaAllah kita dapat menjaga hubungan kita dengan Allah. Nak sembahyang bangun malam boleh, nak sembahyang sunat boleh, nak sembahyang tarawih pun boleh. Ini kadang-kadang kita pergi masjid yang muda-muda semua, yang sembahyang 8 rakaat je, yang tua-tua tu boleh perform sampai 21. Mana dah terlarat dah. Kita tengok masing-masing punya saiz badan, kita tengok masing-masing punya saiz perut, kita dah boleh agak dah bagaimana penjagaan kesihatan. Dan juga
saya rasa yang pentingnya adalah tentang faktor kesihatan itu. Jadi apabila kita boleh menjaga kesihatan, jadi keseluruhan gaya hidup kita ini kita dapat meningkatkan. Apabila kita pergi bekerja, kita sihat, kita kurang ambil MC, kita kurang yang melibat kos-kos kesihatan. Apabila kita menjadi suami pun kita perform sebab kita jarang sakit, kita sihat. Dan seterusnya begitu juga yang menjadi sebagai student, menjadi pekerja dan sebagainya. Itu yang pertama. Maksud saya kefahaman Islam ni, sebab IKIM ni isu kefahaman Islam kan. So saya melihat kefahaman Islam dalam konteks penjagaan kesihatan. Barulah kita boleh merangkumi yang dikatakan bagaimana disebut sebagai makasih syariah kan. Menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta dan sebagainya. Tapi kalau kita tak sihat, sebenarnya nak jaga harta pun, bukan yang jaga harta, tetapi harta kita yang keluar. Dan kita kumpul-kumpul, tapi bila dah tak sihat, setiap kali pergi kos, kan, bayar RM60,000, bayar RM80,000. Faktor yang kedua yang saya ingin timbulkan di sini adalah disebabkan saya bidang kimia kan. Saya melihat tentang kehidupan ini berkaitan dengan chemical composition ataupun komposisi kimia. Jadi sebagai contohnya, untuk memiliki gaya sihat, kita mesti memiliki satu chemical composition yang optimal. Kita tak boleh banyak makan gula, kita tak boleh banyak makan lemak. Kesemuanya bersederhana saja. Jadi insyaAllah kita akan sihat. Begitu juga kalau kita tengok tentang maintenance yang saya boleh bayang di sini, kita ambil contoh sebagai kenderaan. Saya ada satu memiliki kenderaan yang lama, saya beli dalam tahun 2003. Tapi apabila kita servis, apabila kita jaga dia, everything kita check dia tu, ikut dia punya manual book maintenance, pergi tempat yang ada authority, insyaAllah kenderaan tu, walaupun berusia hampir 17 tahun, tapi boleh perform. Boleh pergi satu Malaysia pun, boleh pergi ke Perlis, boleh pergi ke Johor, kerana kita menjaga kesihatan. Jadi begitu jugalah dengan manusia. Kalau kita ni menjaga kesihatan kita, contohnya pagi-pagi kita jogging. Kita ada berapa step? Dan dia kata 8,000 step. Kita ikhtiarkan. Petang kan mungkin kita ada sedikit senaman ringan. Kemudian makanan pun kita jaga. Dan keseluruhannya yang jaga. Jadi itulah yang dikatakan gaya hidup sihat. Kemudian kita cuba mengelakkan mengambil benda-benda yang memudaratkan diri kita. Contohnya bagi anak muda yang smoking. Jadi mungkinlah tidak lagi menghisap rokok. Sebatang kita hisap rokok, sedikit demi sedikit dia akan memudaratkan kesihatan kita. Begitu juga yang setengah tu suka makan manis. Dan kalau tak manis, tak best makan manis. Dan setengah-setengah tempat tu dia suka cili. Makan cili. Ada kawan saya ni, dia suka sangat makan cili. Kalau tak ada cili, tak best. Akhirnya bila tua, kena operation, kita appendix dan sebagainya lah. Jadi benda ni life ni, kalau kita perhatikan betul-betul, bergantung kepada gaya hidup kita, apa yang ingin kita capai. Kalau kita ingin mencapai di akhir usia tua nanti, satu keadaan kita yang sihat, kita boleh terus beribadah dan sebagainya, kita jagalah ketika kita usia muda. Tapi kalau kita muda, kita meniti usia 20-an, 30-an, 40-an, kita bantai saja pada makan. Ikut selera kita. Akhirnya nanti ketika usia 50, sebab saya sekarang dah 50-an, jadi saya tengok Malaysia 50 tu, banyak yang jam. Ada yang sakit lutut lah, sakit ni, sakit itu. Jadi saya melihat juga macam pada yang saudara yang terdekat pada saya, bagaimana mengidap kanser. Rupanya kanser ni memang derita. Stage yang pertama, stage yang kedua, stage yang ketiga, stage yang keempat, dan sampai 100 peringkat dah tak ada nak bangun. Jadi makan pun sambil baring tau. Jadi kita yang nak tolong ni pun dah tak mampu. Tapi kanser tu mungkin lah isu-isu yang lain. Tapi apa yang sekadar mana yang boleh kita jaga, kita jagalah. Sekiranya dah ditakdirkan, tak boleh kata apa kan. Tetapi maksudnya kata macam kita isap okok, kita boleh elak, kita elak. Dan kita kata tadi makan pedas dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya kita mesti ada satu benda yang optimum. Dan badan kita pula, saya terbaca dalam buku, dia kata untuk kita exercise. Kita bergerak kan. Janganlah makan-makan tidur, makan-makan tidur. Dan akhirnya kita mengundang ataupun menjemput penyakit. Lagi satu yang saya nak tambah sini, pada era sekarang ni, tentang penjagaan kesihatan ni, terlalu banyak apps ataupun aplikasi. Jadi memudahkan kita. Kalau lah kata contoh kita nak hari ni kita nak target untuk pagi untuk 8,000 step ataupun 8 km. Jadi
bila kita menggunakan apps, aplikasi daripada handphone Apple, jadi mereka ni dah boleh dihitung. Dari hari pertama, hari kedua siap, ada graf dan sebagainya. Jadi ini memudahkan kita untuk monitor. Jadi peranan kita ni monitor kesihatan kita saja. Kalau macam doktor tu dia nak kena jaga kesihatan orang lain. Tapi macam kita jaga diri kita pun dah cukup syukur dah. Jadi saya rasa begitulah. Sedikit sebanyak daripada bagaimana kita nak menjaga gaya hidup. Kerana gaya hidup ini adalah penting yang akan menentukan nanti performance kita nanti ketika usia 50, 60 dan 70. Kalau kita pandai jaga, insyaAllah. Sebab ada yang umur 90 pun masih sihat lagi. Dan masih boleh takbir negara lagi. Masih boleh aktif bekerja. Masih boleh bagi ceramah dan sebagainya. Cuba kita bayangkan. Dan saya tengok ada yang macam ayah saya umur sekitar 70 pun dah uzur. Kan? Tapi itulah beza dari segi penjagaan kesihatan. Maksudnya kalau dari takdir itu nak macam mana kan. Tetapi seboleh-bolehnya kita ikhtiarkanlah sekadar yang mampu untuk menjaga kesihatan diri kita dan akhirnya dia tua nanti dapat selamatkan duit dan tidak menyusahkan orang-orang yang sekitarnya lah. Itulah pusingan kita. Ya, baik. Itu satu peringatan yang penting tentang kesihatan, bagaimana kita nak menjaga kesihatan kita. Dan saya lihat tadi satu perkara yang penting Dr. Azzuddin sebutkan adalah kefahaman Islam tentang menjaga kesihatan. Itu memang sangat penting. Kerana Islam itu dia memberi panduan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk juga kesihatan. Dan Dr. Azzuddin tadi sebut tentang chemical composition. Berapa banyak gula boleh diambil, berapa banyak garam boleh diambil. Dan berkait dengan itu juga saya kira ada satu ayat Quran yang menyebut kulu washrabu wala tusrifu. Allah kata makanlah kamu, minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Dan juga ada juga hadis yang menyebut tentang kita makan ini sebaiknya 1/3 daripada perut itu adalah makanan, 1/3 daripada minuman dan 1/3 lagi dibiarkan untuk bahagian udara. Nak katanya Islam ini memang sangat menitik beratkan tentang kesihatan tubuh badan. Sehingga kita juga disyariatkan untuk berpuasa, antaranya juga dia ada kesan terhadap kesihatan kita. Dan bercakap tentang puasa itu, kita hari ini kita ada Dr. Malinda, dia pakar perunding tentang kesihatan dan kecantikan ni. Bagaimana tips ataupun cara untuk menjaga kesihatan, utamanya zaman sekarang ni ada orang mengamalkan intermittent fasting. Tadi kita cakap pasal puasa tadi kan doktor? Macam mana intermittent fasting ini boleh membantu hidup sihat? Dan saya faham ataupun saya dapat baca tentang doktor juga menulis tentang buku tentang intermittent fasting. Macam mana intermittent fasting ini dapat membantu kesihatan kita? Okey, terima kasih Tuan Musakim. Saya tertarik tadi bila Dr. Azzuddin kata kita jaga diri kita. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan doktor ataupun orang lain menjaga diri kita, sebab yang penting sebenarnya kita faham diri kita sendiri. Itu yang lagi yang rasanya kita kena jelas di situ bahawa hanya kita yang faham diri kita. So bila kita tahu macam tu, dari segi approach, dari segi pendekatan kita untuk sihat adalah bergantung pada prinsip mana kita kena sesuaikan. So bila kita bercerita tentang fasting, bila kita puasa, kita bercerita tentang diet, kita bercerita tentang exercise, kita bercerita tentang gaya hidup, sebenarnya semua tu tidak ada satu perkara yang akan contohnya one size fits all. Maksudnya tak ada satu panduan yang sebenarnya boleh pakai untuk semua orang, sebab kita berbeza sebagaimana cap jari kita berbeza. That's why dari segi diet, ada orang lebih sesuai dengan diet macam ni, ada orang tak boleh dengan diet macam tu. Jadi so kita ada berbeza. So sama juga dari segi approach. Okay, kita kongsikan tentang approach fasting, puasa. Okey, bila kita bercerita tentang penyakit kronik, kencing manis darah tinggi dan sebagainya, sebenarnya ia dikategorikan dalam satu orang kata satu kategori kita panggil metabolic syndrome atau sindrom metabolisme. Mungkin ada yang pernah dengar. So sindrom ni adalah berkait dengan maksudnya kita ada masalah dari segi obesity, kita masalah dari segi high kolesterol, tekanan darah kita tinggi sedikit, belum lagi darah tinggi dan gula kita atas pagar. Selalu orang kata atas pagar. So itu adalah koleksi symptoms metabolisme. So di mana dah berlaku kerosakan chemical composition dalam badan kita tu.
So dari segi hormon. So ini bukan sebenarnya hanya masalah kalori masuk, kalori keluar, tak. Sebenarnya dia berkait dengan hormon dalam badan kita, chemical dalam badan kita, di mana sistem tu dah rosak. So mereka gelar sebenarnya being a doctor kan. So kita panggil dia sindrom X. Sindrom X, metabolic syndrome. So ini adalah penyakit-penyakit dia yang kolesterol dan tinggi dan sebagainya. So bila kita lihat apa itu X? Apa itu X? Faktor X. Faktor X, pemboleh ubah faktor X itu sebenarnya it turns out to be hyperinsulinemia atau isu tentang insulin resistance. So maksudnya daripada kerosakan hormon, sebab insulin ni adalah, selalu orang saya ingat insulin tu injection kan. So yang diabetes, yes, partly, tapi sebenarnya badan kita ada insulin. So insulin tu adalah sejenis hormon di mana badan kita bila berlaku kerosakan pada hormon tu, dia tidak boleh berfungsi dengan baik dan dia punya level dalam badan kita meningkat. Itu sebenarnya akar ataupun lebih kepada dahan lah, atau sistem yang rosak yang menyebabkan semua penyakit-penyakit macam mana yang berangkai tadi tu. Dia punya isu dia sebenarnya tentang hormon, which is sebenarnya yang paling penting kita tengok sini adalah insulin. Okey, dan biasa kita tahu bahawa insulin ni adalah jenis hormon yang akan dikeluarkan bila kita makan makanan-makanan yang manis. Makanan-makanan karbohidrat ringkas. So makanan-makanan yang macam tu akan menyebabkan pankreas kita menghasilkan banyak insulin. So bila lama-lama bertahun-tahun daripada muda, mungkin kita tak rasa apa, muda minum air gas, makan fast food dan sebagainya. So bila benda tu berlarutan sampai kita proses penuaan tu berlaku, so badan kita, pankreas kita dah akan rosak. Dia dah tak boleh nak handle lagi. Sel kita pun macam tu. So itu akan menyebabkan kita panggil insulin resistance, kerintangan insulin. So itu sebenarnya menyebabkan lemak akan lebih banyak diperangkap, lemak akan inflamasi berlaku, keradangan. So penyakit-penyakit seperti kanser, infeksinya disebabkan oleh sindrom metabolisme. Okey, dan bila kita cerita tentang pemakanan, kita tahu bahawa apa-apa yang meningkatkan insulin adalah disebabkan oleh pemakanan dari segi karbohidrat ringkas, makanan manis-manis, apa semua. That's why bila kita lihat, bila kita puasa, apa yang berlaku bila kita puasa? Bila kita puasa, kita tak makan. Bila kita tak makan, apa yang berlaku kepada pankreas kita, dia tidak akan diaktifkan untuk menghasilkan insulin. So bila insulin rendah, gula rendah, sebenarnya kita sedang membaik pulih chemical composition dalam badan kita, which is actually kestabilan hormon. So itu sebenarnya dengan berpuasa, sebenarnya kita memperbaiki, buat satu perkara sebenarnya kita sedang buat kebaikan untuk badan kita banyak. Banyak dia punya kebaikan dia. Hanya buat puasa je. Sebab tu saya kata puasa ni dia tak magic, tapi bila kita buat secara berterusan, dia memang akan mendatangkan banyak magic dalam badan kita. So terutamanya proses penuaan, melambatkan proses penuaan, gula akan jadi lebih stabil, tekanan darah akan turun, berat badan of course akan turun dengan hanya berpuasa. Sebab tu dalam Islam, Allah wajibkan kita puasa. Kenapa Allah wajibkan? Kenapa itu dijadikan sebagai salah satu daripada rukun Islam? Kena fikir, dan kenapa 30 hari kan? Kenapa dalam satu bulan dalam Islam tu satu hari, 30 hari wajib? Tak cukup, kena buat lagi kecuali tidak dibenarkan. So kita nampak kat situ makin lama saya menulis tentang berpuasa, makin lama saya mengkaji tentang puasa, kita nampak rasa bahawa cinta Allah pada makhluk dia, ciptaan ni ialah dengan kita buat sesuatu yang kita sebenarnya tak berapa faham. Kita ingat kita buat tu sebab manifestasi ketaatan kita, tapi sebenarnya kebaikan tu semua untuk kita. So dia akan improve dari segi diet kita. Sebab kita kurang makan, kuranglah masuk makanan-makanan yang tak sihat. Bila kita kurang makan, sebenarnya kita sedang generate ataupun membaik pulih stem cell. Selalu kita takut, selalu kita dengar kan orang makan stem cell untuk awal muda. Tapi sebenarnya dengan berpuasa, dengan IF, sebenarnya kita menghasilkan, mengaktifkan stem cell untuk proses penuaan yang lebih sihat. So kita tak masuk lagi dari segi minda kita. That's why kalau kita tengok kan, para ulama yang boleh menghafal Quran yang lama, mereka hidup lama, sihat. So kebanyakan mereka memang mengamalkan puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud dan sebagainya. So impak puasa sebenarnya sangat-sangat besar, bukan sahaja untuk setakat turunkan berat badan, tetapi lebih daripada itu, terutama sekali dalam pencegahan penyakit kronik, termasuk juga pencegahan kanser. Jadi nak katanya kat sini memang sangat pentinglah kita menjaga kita punya diet, dan terutamanya apabila kita menjalankan ibadah puasa, dan juga sesiapa yang boleh berminat untuk ataupun cuba untuk menjalankan intermittent fasting, itu juga satu bentuk pendekatan yang baik untuk kita memperbaiki mutu kesihatan kita.
Dan kita ni dah berada di penghujung siaran. Alhamdulillah pada malam ni kita belajar banyak perkara yang sangat bermanfaat daripada dua panel kita, Dr. Malinda dan Dr. Azharuddin, tentang penjagaan kesihatan, terutamanya dalam untuk mencegah daripada penyakit kronik. Tak kira lah kita ni tua ataupun muda, kita tetap kena menjaga kesihatan kerana ia adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk pusingan yang terakhir ini, saya jemput para panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan, sedikit nasihat yang boleh dibawa balik oleh para pendengar supaya kita ini ingin menyampaikan mesej bahawa pentingnya menjaga kesihatan dan menjaga kesihatan itu sangat penting dalam Islam. Pertama saya sediakan Dr. Azharuddin dahulu. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Jadi sebagai kesimpulan, saya melihat sini yang pertama sekali pada pandangan saya, perlunya kerajaan ini melaksanakan satu kempen tentang penjagaan kesihatan pada peringkat masyarakat, pada peringkat swasta, pada peringkat kaki tangan kerajaan dan sebagainya lah. Kerana benda ini sedikit sebanyak dapat menjimatkan kos yang kerajaan terpaksa tanggung kan, membuka berbagai-bagai pusat rawatan, pusat jantung negara, pusat kanser negara, kencing manis lah. Kalau kita pun tak tahu, tak ada data kan, berapa bilion yang telah kerajaan belanjakan. Kalau kita kira untuk 10 tahun pun tak tahulah berapa banyak. Jadi apa yang penting ni, sekiranya diterapkan penjagaan kesihatan ni. Jadi di penjagaan kesihatan ni saya nak kongsikan semasa saya stay ataupun saya hidup dengan keluarga masalah di New Zealand. Saya tengok bagaimana New Zealand ni, kerajaan mereka memperkenalkan satu pendekatan penjagaan kesihatan yang diterapkan pada semua masyarakat. Pertama sekali saya tengok kalau saya perhatikan lah, saya hidup dengan satu keluarga masalah ni kan, yang perempuan ni, wife dia ni, pagi-pagi nanti dia dah bangun awal tau. Dia kemas semua rumah, kemudian dia siapkan makanan untuk wife dia semua tu, kemudian dia ambil beg dia letak dalam kereta husband dia semua tu, dah selesai semua urusan dia akan pergi gym. Jadi itu untuk dia jaga diri dia pula. So saya tengok, saya tahu dia bawa anak dia ada anak kecil, dia ambil pergi gym. Kemudian di mereka ini pula saya tengok pada hari Ahad, kebanyakan mereka pergi ke shopping mall dan sebagainya, mereka biasa jalan kaki. Saya pun tak tahu apa. Jadi mereka berjalan kaki. Dan saya pernah jadi cleaner dekat mall sana kan. Jadi saya tengok kebanyakan mereka berjalan kaki pun tak berkasut. Mungkin satu tarian ataupun tidak ada satu refleksi kaki dan sebagainya. Tetapi mereka cuba satu gaya hidup yang sihat. Yang keduanya saya nak tengok dari segi pemakanan. Saya tak pernah pun tengok dia orang ni makan heavy. Macam kita kan makan dengan sambal, makan dengan ulam, nasi ada macam-macam jenis menu, beratus menu. Saya tengok dia orang ni memang makan simple. Isnin, Selasa, Rabu kami cuma simple kadar makan untuk lapik perut saja. Kemudian pada hari Ahad biasanya barulah mereka pergi restoran makan tu pun makan nasi biasa. Tapi nak kata macam kita kan, macam saya dulu di kampung, dekat malam tu saya tengok mak saya dia ada kokonyuk kelapa kan. Gerung, dah siap lah masak ni. Buat kari apa tu dah nak tidur kan. Yang kemudian besoknya buat lagi kuih semua yang manis-manis semua tu. Yang ada air gula semua tu. Jadi macam manalah kita pada waktu tu. Jadi saya melihat di sini sebagai kesimpulan bahawa pentingnya penjagaan kesihatan untuk seluruh rakyat Malaysia. Supaya dengan penjagaan kesihatan betul kita ada satu masyarakat yang sihat. Jadi bila masyarakat yang sihat, dia akan meningkatkan produktiviti negara. Sebagai tentera yang sihat, sebagai pelajar yang sihat, sebagai doktor yang sihat, dan semua rakyat Malaysia yang sihat. Jadi benda ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kos bebanan-bebanan yang kerajaan kita tanggung ke seluruh. Kita lebih kepada educate dan memberi pengajaran. Mungkin selama hari ini kita punya view melihat doktor untuk sakit, sekarang doktor dilihat sebagai membimbing ke arah penjagaan kesihatan yang sempurna. Inilah sedikit kesimpulan daripada saya. Baik. Saya sangat tertarik apabila Dr. Azharuddin cerita tentang gaya hidup masyarakat di New Zealand. Dan saya juga ada satu pengalaman pernah sekejap pergi ke Taiwan. Secara spesifik Kaohsiung, Taiwan. Ketika itu buat pembentangan kereta kerja. Pagi-pagi saya pergi ke taman. Saya tengok yang muda jogging dan dekat padang tu memang banyak
golongan-golongan menua yang buat tai chi. Itu satu setiap hari tanpa gagal mesti ada kelompok-kelompok yang buat tai chi ramai-ramai. Masyarakat-masyarakat menua di sana. Nak katanya mereka masih lagi sihat boleh buat tai chi lebih sejam untuk memastikan badan mereka sentiasa aktif dan mendapatkan kesihatan yang baiklah. Dan ini satu perkara yang kita boleh ambil contoh. Dan juga seperti yang Dr. Malina sebut tadi lah tentang pengamalan puasa. Dan Dr. Malina ada nasihat ataupun kesimpulan buat kita semua. Ya, terima kasih. InsyaAllah kalau kita lihat, saya bagi sedikit kesimpulan lah. So saya nak kongsikan at least untuk pendengar-pendengar di luar sana 5 perkara yang perlu kita buat lah. Dan kita tahu dalam Islam 5 perkara sebelum 5 perkara kan. So antaranya sihat sebelum sakit dan juga muda sebelum mati. So ini adalah satu hint sebenarnya untuk kita lebih mendalami. Dan saya nak bagi tips, 5 tips ataupun 5 strategi lah. At least selepas ni kita boleh start amalkan. Okey. Tadi bila Tuan moderator cerita tentang di Taiwan, so bagaimana makcik-makcik atau atuk nenek sebenarnya kan yang buat tai chi. So sebenarnya kita lihat ada di antara Blue Zones population yang populasi yang hidup lama ni, itu memang antara diorang punya gaya hidup. Dan tips yang pertama untuk orang-orang yang diamalkan oleh orang di Blue Zones population iaitu Ikigai. Ikigai ni adalah satu bahasa perkataan Jepun. Ada buku sebenarnya tentang Ikigai. Ikigai adalah perkataan Jepun. Kalau kita lihat dari segi populasi Okinawa adalah populasi di Jepun yang paling lama hidup. So maksudnya mereka umur 100 tahun tanpa sebarang penyakit kronik. So kalau dia meninggal pun tak ada penyakit kronik. Dia just like macam tu je. Okay? So Ikigai adalah the purpose of life. Itu yang pertama sekali yang penting sebenarnya. Kenapa kita ni nak hidup dan kenapa kita nak hidup sihat? So kenapa? Dan kalau kita tahu dalam Islam sebenarnya kesihatan tu adalah amanah yang perlu dipelihara. So Allah bagi kita cantik, so bila kita jumpa Allah tu biarlah dalam keadaan cantik dan lengkap. So setiap orang kena ada dia punya ikigai masing-masing. So bila kita jelas dengan tu, so ada kekuatan lah untuk kita jaga kesihatan di sebalik semua perkara-perkara viral yang mengundang, yang menggoda kita untuk makan dan sebagainya. Okey, yang pertama. Yang kedua, jaga apa yang kita makan. Sebab Allah dah tegur kita dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, tangan-tangan manusia itu sebenarnya membuat kerosakan. Kerosakan di dunia ni adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. So sama juga, tangan kita lah yang masukkan makanan tu dalam mulut kita. So apa yang kita masak, tak ada orang yang paksa kita makan dan sebagainya. So apa yang kita makan tu kena hati-hati. So too much of sugar, too much of karboringkas, makan makanan segera. Semua makanan itu mengandungi gula yang tinggi. So dia akan merosakkan sistem hormon kita, sistem metabolisme kita. Trans fat, kan, margarin, semua tu ni kena elakkan. Dan dari segi diet pula, tadi apa yang kita makan. Tapi apa yang lebih penting juga bila kita makan. Apa yang kita makan penting, bila kita makan penting. Ini yang kita masukkan elemen berpuasa, elemen IF tu. Dan nak tidur baru nak makan, macam mana kan? Sebab masa tu sistem badan kita secara fitrahnya dah nak rehat. Pukul 10, sistem badan usus kita secara fitrah, rhythm dia, sunatullahnya dia sebenarnya dia nak rehat dah pukul 10. Masa tu kita baru nak makan, masa tu kita baru nak exercise. So sebenarnya kita dah melanggar dari segi sunatullah ataupun fitrah tu. Okay, itu yang kedua, diet. Dan yang ketiga sebenarnya be more active. Lebih aktif. So sama ada kita, kalau kita dah berusia ni kan nak buat maraton tu memang dah tak larat. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang di populasi Okinawa, Taiwan dan sebagainya, semua kepada Qigong, Tai Chi kan. So ikut apa yang kita mampulah. So maksud kita, so antara ni ialah pagi tu kita bangun tahajud. Itu pun sebenarnya exercise. Sebab masa waktu pagi tahajud tu sebenarnya adalah waktu di mana rembesan growth hormone tu sangat-sangat tinggi. So masa tu kalau kita tengok kan, mereka bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi buat exercise. Yes, secara fitrahnya itulah waktu growth hormone memang paling meningkat. Tapi sebab kita tak nampak dari segi saintifiknya. Okey, yang keempat, jaga kawal stres. Stres ni memang pembunuh utama. So sekarang macam-macam sebab yang boleh menyebabkan kita stres. So mungkin masalah kerja kan, beban kerja dengan masalah financial dan sebagainya. So bagaimana kita mengawal diri kita, bagaimana kita tenangkan diri kita, itu penting.
Sebab itu bila kita tak jaga dari segi kita punya diri, dunia dalaman kita, so dia akan kacau sympathetic nervous system kita. So kita akan rasa macam sentiasa dada kita berdebar-debar. Apa semua tu sebenarnya akan menyebabkan darah tinggi, insulin kita tinggi. So dia akan mengganggu. So dia akan merosakkan chemical composition dalam badan kita. Dan yang kelima, tidur. Ini selalu orang terlepas pandang, especially orang-orang muda. So mereka korbankan waktu tidur untuk kerja. Kan? Sebab tak boleh ni deadline kan. Okay, tak boleh ni nak kena hantar. Bos nak esok pagi pukul 10 ada atas meja dan sebagainya. So mengorbankan waktu tidur tu sebenarnya untuk kerja adalah sesuatu memang against fitrah. So kita tidak mengikut sunnatullah. Sebab apa? Kenapa? Sebab kenapa dalam Islam sebenarnya kita disuruh tidur awal, bangun awal. Sebab bila kita tidur awal sebenarnya sekitar kita tidur lepas isyak kan, dalam pukul 10, pukul 11 kita tidur, sebab rembesan satu jenis hormon lagi, kita panggil melatonin hormon, akan dirembeskan sekitar pukul 12, pukul 1, pukul 2. So itu adalah kita panggil master antioxidant. Itu yang akan bantu untuk repair, dan dia perlu keluar kita tidur saja, dan tidur dalam gelap dan sunyi. Maksudnya itu adalah, ni Allah dah suruh dah, Rasulullah dah tunjukkan tidur awal, bangun awal. Tidur awal dan tidur awal sebab kita nak dapat melatonin tu. Melatonin tu mesti tidur. Kalau pukul 1 masih bintang lagi tak dapat melatonin tu, dia tak dapat optimum. Dan lepas tu bangun awal. Sebab bangun awal tu kita dah suruh tahajud. Semasa tu proses ketenangan akan jadi lebih optimum kan. Bila kita exercise, maksudnya bila kita buat tahajud tu sebenarnya sebahagian daripada meditasi ataupun exercise kita. So ini adalah apa yang orang-orang di Blue Zones Population buat, apa-apa yang orang di Okinawa buat, walaupun mereka tidak tahu ini adalah sebahagian daripada sunnah. So mereka bukan Islam tapi mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. So mereka dapat benefit longevity, panjang usia yang sihat, yang kita pun rasa macam wow, Islam dah tunjukkan tapi kita tak buat. So mereka yang dapat benefit. So insyaAllah saya rasa kita mulakan satu langkah yang pertama untuk jaga, dan insyaAllah kita pun akan berakhir dengan yang lebih baik lah untuk semua insyaAllah. Baik. Terima kasih Dr. Malinda. Itu 5 tips yang sangat penting. Yang pertama, kena tahu the purpose of life itu. Kita dapat daripada Allah sebaiknya Allah jadikan kita, maka kita kena pulang kepada Allah dalam keadaan yang sangat baik. Yang kedua, untuk menjaga diet. Yang ketiga, menjadi lebih aktif untuk memastikan diri kita lebih aktif dan sihat. Yang keempat, kawal stres. Dan yang kelima, tidur yang cukup lah. Nak kata, ini antara tips yang berguna daripada Dr. Malinda. Semoga kita semua sama-sama hidup tua ataupun muda tanpa penyakit kronik, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita pada hari ini, Dr. Azharuddin, Dr. Malinda, atas perkongsian yang sangat baik, yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Bagi pihak diri saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, ada kekurangan, ada kesilapan dalam kata-kata. Semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat buat semua. Setidak-tidaknya kita dapat ilmu dan kita cuba untuk mengamalkan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Tak kira dari sudut spiritualnya, tapi dari sudut fizikal kita juga, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Ikuti
ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya. Baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau bagai rembulan menyinari kegelapan, menyimbah cahaya membingkis kasih harapan. Bakti yang dicurahkan buat insan yang memerlukan. Teguh jiwamu walau diri yang menjadi taruhan. Mulianya hati engkaulah wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti. Oh terima kasih barisan hadapan segala jasa dan baktimu. Moga dirahmati selalu. Oh terima kasih barisan hadapan, semua pengorbananmu itu tak dapat dihitung dengan jemariku. Dan keikhlasanmu diganjari Tuhan syurga abadi. Bahagia selamanya, inilah doa kami. Mulianya hati engkaulah wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti.